Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani bersua menerusi Ruang Bicara. Nama saya Wan Syahrina dan anda sedang menyaksikan Bernama TV. Malam ini kita mengangkat tajuk Menjelajah Melankolia Menggubah Kesihatan Minda. Dan kenapa kita pentingkan isu ini pada malam ini, mungkin sebagai susulan kepada kenyataan Menteri Kesihatan sehari lepas, iaitu berkenaan dengan jumlah 17,301 saringan kesihatan mental melalui modul kesihatan mental MyMinda di aplikasi MySejahtera dilaksanakan sejak program itu. Dan daripada jumlah tersebut, jumlah keseluruhan pengguna yang mengambil ujian saringan kesihatan mental itu sebanyak 23% ataupun 3,983 mempunyai risiko kemurungan dan 15% ataupun 2,592 mempunyai risiko keresahan. Jadi kita ingin sekali lagi membawa naik, mengangkat isu kesihatan mental dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya apabila indikator-indikator penting seperti ini wujud. Dan untuk itu kita bersama-sama dua tetamu sekarang ini. Pertamanya Dr. Nurashikin Ibrahim, Pakar Perunding Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Khabar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you, Wan. Baik juga Dr. N ataupun lebih mesra kita panggil mungkin Dr. Ramli Bin Ali, Pakar Perunding Psikiatri, Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental, Hospital Tunku Azizah, Kementerian Kesihatan. Terima kasih itu juga Dr. kerana bersama-sama kami. Baik, saya rasa sihat mental sebab ada orang-orang yang yang mengawal dan mengawasi keadaan kesihatan mental, insya-Allah. Baik, pertama sekali kalau kita bercakap tentang ini, tentang apa yang saya bacakan lebih awal, sehingga 15 November itu dalam tempoh kurang sebulan selepas dilancarkan 17,300 saringan mental direkod menerusi MyMinda. Jadi kalau kita ambil angka ini, adakah kita berdepan dengan satu angka yang membimbangkan dalam konteks kesihatan mental masyarakat Malaysia, Doktor? Thank you. Terima kasih, Wan. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bila kita, data yang ditunjukkan tadi adalah data yang dikongsi tadi adalah data MyMinda saringan. Saringan ni dilancarkan modul itu sendiri dalam MySejahtera, sebab dulu kan MySejahtera kita gunakan untuk COVID kan. Tetapi kita terdapat peluang di situ di mana kita boleh untuk mengakses, memberi rakyat untuk akses kepada saringan, sebab rakyat sekurang-kurangnya boleh tahu status. Tapi sebenarnya kalau kita nak lihat isu kesihatan mental, saya rasa isu ni telah semenjak semasa even COVID lagi, sebelum pun ada, tetapi diangkat kerana semasa kita punya pandemik berlaku, disebabkan oleh mereka duduk di rumah dan pelbagai faktor-faktor sosial lain. Jadi isu kesihatan mental tu memang telah ada. Dan kalau kita ikut statistik yang Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah kita juga kongsikan kebelakangan ini, apa yang lebih membimbangkan adalah kita lihat bahawa statistik kesihatan mental kalau masa 2009, peratusan kemurungan atau prevalent kemurungan dalam kalangan masyarakat dewasa 18 tahun ke atas adalah anggaran 500,000 rakyat Malaysia. Okey. Tetapi bila kita buat kembali, contohnya pada tahun 2022 semasa pandemik kita telah memasuki fasa endemik, kita dapati peningkatan itu lebih ketara juga dalam kalangan kanak-kanak remaja. Jadi mereka yang berumur, terutama di peringkat sekolah yang berumur 13 sampai 17, kita dapati prevalent kemurungan meningkat daripada tahun masa kita buat tahun 2017 dulu, compare dengan 2022, prevalent tu meningkat daripada 18% lebih kepada even above 26%. Dan yang lebih membimbangkan, saya rasa apa yang saya rasa even saya share concern dengan pakar-pakar adalah prevalent masalah tingkah laku bunuh diri. Yang saya rasa satu adalah perkara yang kadang-kadang ramai masih merasakan tebu untuk kita discuss, untuk kita bincang. Tetapi kalau kita lihat, prevalent itu telah meningkat untuk sama ada idea dan juga cubaan. Jadi di situ yang lebih membimbangkan untuk golongan kanak-kanak remaja. Okey. Saya berhenti di situ. Okey. Jadi jumlah ini yang mengambil ataupun melakukan ujian saringan di MyMinda juga mungkin merupakan indikasi bahawa rakyat kita mungkin lebih cakna, ataupun mereka juga ada memikirkan, adakah saya ni kesihatan mental saya okey ke tidak ke, jadi saya nak buat. Mungkin juga begitu. Okey, doktor menyebutkan tentang
perbezaan statistik daripada dekad ini dengan dekad yang sebelum ni, dengan pertambahan kepada jumlah mereka dalam kalangan kanak-kanak remaja. Kalau kita nak melihat kepada perkara ini, adakah ada wujud perbezaan ataupun wujud kemungkinan yang mana semua orang sebenarnya ada risiko, ada potensi untuk terjejas kesihatan mental mereka, tidak mengira usia, tidak mengira jantina, ataupun ada secara khususnya mereka yang tertentu sahaja yang lebih mudah prone kepada terjejasnya kesihatan mental. Sebab ada orang kata macam ni, doktor, dia kata dalam kita semua ni ada beast kita sendiri, ada bull kita sendiri, cuma ada orang boleh kawal, ada orang tak boleh kawal. Betul ataupun tidak begitu? Ya, memang faktor-faktor seperti genetik, environment, keluarga, banyak-banyak faktor lagi, persekitaran dan sebagainya, memang kita panggil memberi kesan kepada seseorang individu. Kanak-kanak dan remaja ni merupakan individu-individu atau golongan yang tak terlepas daripada pengaruh-pengaruh inilah. Tapi kita lihat sebenarnya yang Dr. Ann bagi tahu tadi, pada peringkat awal ni kita lihat golongan dewasa. Tapi bila kita lihat pada tahun yang lebih terkini, kita lihat ramai anak-anak dan remaja juga terlibat. Kita melihat trend ini di mana anak-anak dan remaja ni memang mereka melihat kepada orang dewasa. Orang dewasa bukan mereka melihat saja, mereka terkesan kepada perkara-perkara yang berlaku pada ibu bapa mereka. Jadi sekiranya ibu bapa mereka tertekan, anak-anak juga tertekan. Jadi di situ kita lihat kesinambungan daripada apa yang berlaku di kalangan dewasa dan juga melibatkan anak dan remaja. Nak dikata kita panggil ada mereka-mereka yang mungkin imun, mungkin tapi pada pendapat saya isu immunity ini satu perkara yang agak subjektif. Kita semua terdedah kepada isu-isu stres, tekanan, masalah keluarga. Sekiranya kalau kita tak ada masalah, kita juga terdedah kepada masalah di sekolah, masalah kawan-kawan kita. Dan juga sekarang ni lebih kita panggil senang terdedah dalam masalah daripada media. Anak-anak kita terdedah kepada handphone, terdedah kepada WhatsApp, Facebook. Bukan begitu, juga mendedahkan mereka kepada tekanan yang sukar mereka kita panggil tangani dengan cara mereka sendiri. Mereka perlukan sokongan daripada ibu bapa, daripada sekolah, daripada kawan-kawan, daripada juga anggota-anggota perubatan kesihatan, ya, daripada berbagai-bagai agensi. Okey, jadi kalau katalah ada orang memang jenis keras hati, keras jiwa, tidak semestinya dia tidak berisiko untuk mengalami masalah kesihatan mental. Mereka kita panggil terkesan dengan cara yang lain. Yang sensitif terkesan dengan cara mereka sebagai orang yang sensitif. Tetapi orang yang agresif, orang yang keras hati, mereka terkesan dengan cara mereka sendiri. Tak semestinya orang yang keras hati mereka itu jadi keras, mereka imun, kebal. Tapi mereka juga terdedah kepada tekanan-tekanan yang mana mereka sekiranya mereka agresif, mungkin mereka tidak dapat menyesuaikan diri di kalangan masyarakat. Mereka tidak begitu diterima, maybe, kan? Padahal orang yang sensitif mungkin lebih diterima. Itu bergantung kepada senario ataupun keadaan-keadaan setempat. Okey. Yes. Okey. Jadi maknanya walaupun anda rasa anda orang yang kuat, anda orang yang keras dalamannya, tapi tidak semestinya anda kebal kepada ancaman kesihatan mental kerana ia boleh berlaku dan memberikan kesan kepada kita dalam pelbagai cara. Okey, bercakap tentang pertama sekali prosedur. Selepas yang 17,000 ni menduduki ujian saringan, selepas itu mereka ada dikenal pasti mempunyai risiko kemurungan dan risiko keresahan ini. Apa yang mereka kena buat selepas itu dan berapa jauh perjalanannya untuk mereka mendapatkan orang kata
settle lah, kiranya selesai masalah kesihatan mental ini? Okey, first of all saya nak bawa sikit penonton kepada, saya rasa saya suka nak angkat balik apa definisi kesihatan mental, sebab ramai masih kata, walaupun kita kata kita cakna tapi ramai yang mengatakan bahawa apa itu kesihatan mental. Kesihatan mental tu bermaksud bahawa seorang itu tahu potensi diri, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang pada masyarakat. So bila kita masuk kepada fasa masalah kesihatan mental, itu yang bila ada hari-hari ketikanya kesihatan mental kita compromise. Dia macam contoh kan, bila tadi Dr. Ramli telah mengatakan bahawa banyak faktor tekanan kan, hari ni kita okey, tapi besok tiba-tiba isteri kita ataupun suami kita, ahli keluarga kita kita dapat tahu bahawa mereka ada penyakit kronik, contohlah yang paling menakutkan, penyakit kanser. So definitely kita punya kesihatan mental dia memang akan terjejas. Jadi di situ bila kita kata tadi berbalik kepada My Minda, itu kesihatan mental. Bila kita kata tentang masalah, dia adalah berlaku apabila seseorang itu terjejas dari segi emosi, perasaan dan juga fikiran yang menyebabkan dia tidak dapat berfungsi dengan optimum. Jadi mereka yang menjawab tadi, balik kepada My Minda tadi, ada risiko. Dia bukan diagnosis, risiko. Jadi di situ ada beberapa soalan yang kita tanya, contohnya adakah anda hilang minat terhadap perkara yang anda suka lakukan, contohnya. Jadi mereka tick yes, contohnya. Jadi mereka ada beberapa jawab pula pergi pula kepada fasa yang lain, ada risiko. Jadi kat situ risiko pertama yang kalau dia ada, katakan dia ada idea untuk dia rasa dia hidup ni tak bermakna, kita terus minta tolong dia telefon dekat kita punya talian. Tetapi di samping itu juga I think rakyat kita yang mana membuat saringan itu perlu juga tahu bahawa akses kepada rawatan ataupun bantuan memang ada. Maksudnya di situ kita memberi mereka tahu bahawa sebenarnya kita ada talian HEAL, contohnya boleh dibantu. Bukan saja talian HEAL, kita ada talian-talian lain. Contohnya Befrienders ada ya, NGO, talian kasih kita ada kan. Kalau ada isu-isu yang lain, talian JAKIM. Sekarang ni saya kasih Care, kami telah bekerjasama semenjak tahun. Itu satu. Tetapi akses kepada perkhidmatan kesihatan mental juga adalah bergantung kepada seseorang itu is an informed choice. Jadi di sini bila mereka ada risiko, rakyat yang mana kita telah menyaring perlu tahu bahawa setiap 5 km kita ada klinik kesihatan yang kita boleh pergi untuk mendapatkan bantuan. Yes, of course, macam contoh Dr. Ramli duduk di Hospital Tunku Azizah, nak jumpa pakar, kita kena juga ada beberapa prosedur dia. Maksudnya kita kena ada sama rujukan, ada dia rujukan ataupun dia walk in dan lihat severity kan. Tetapi di sini kita nak maklumkan kepada rakyat bahawa risiko, maksudnya kita kena ambil tindakan bahawa itu hanya risiko dan bukan diagnosis. So sekiranya the first thing is actually kita perlu tahu itu sebab kita kena cakna simptom atau tanda-tanda awal masalah kesihatan mental. Pertama, bila kita dapati kita dah tak boleh sedih berpanjangan, contohnya kita hari ni okey, tiba-tiba masuk minggu depan ni because of something, apa-apa yang berlaku, dia sedih berpanjangan, hilang rasa tak ada tenaga, lepas tu gangguan tidur, hilang minat dalam things yang they love to do. So this is perubahan-perubahan yang menyebabkan seseorang tu, kalau katakan saya kawan baik dengan Wan atau saya kawan baik dengan siapa-siapa kan, as a best friend, you should be able, kita sepatutnya boleh kesan. And kita kata janganlah kata kau ada masalah ke, siapa yang ada nak tahu orang tu ada masalah kan. Tapi kata for the past few days ni saya nampak macam you are not yourself, contohnya. Itu yang kita galakkan. Jadi untuk mereka yang buat saringan, mana yang kita boleh galakkan untuk berjumpa dengan pergi ke klinik kesihatan, kita maklumkan perkara itu. Tetapi itu juga kita beri juga mereka option di mana untuk mereka dapatkan bantuan. Ini peranan saya kira mereka yang ada authority, ada kuasa seperti Kementerian Kesihatan. Tapi peranan masyarakat di sekeliling, seperti yang doktor sebutkan tadi, kerana yang paling rapat dengan kita ialah orang-orang di sekeliling kita. Dan Dr. Ramli, saya teringat ada satu program satu masa dulu saya pernah terbaca di luar negara, mereka adakan Yellow Ribbon campaign, di mana kalau ada sesiapa yang rasa macam suicidal thought ni, tingkah laku membunuh
bunuh diri ni, mereka boleh guna yellow ribbon ini, jumpa siapa-siapa saja yang mereka jumpa adult dan bagi tahu saya nak gunakan yellow ribbon saya. Ini macam lifeline yang terakhir untuk mereka gunakan, dan orang yang mereka gunakan tu kena bertindak, kena bawa pergi kaunselor dan sebagainya sehingga ke tahap itu. Tapi saya nak bandingkan dengan norma kita atau budaya kita. Kalau kita cakap rasa macam malas nak kerja. Kau memang malas, jawapan orang dekat kita tu. Ataupun mungkin cakap dekat mak ayah kita ke, rasa macam tertekan, pressure ke, penat ke apa. Mungkin jawapan tu ialah jangan manja sangat. Mak dulu macam ni, ayah dulu macam ni. Jadi macam mana kita nak adaptasikan kedua-duanya dalam budaya kita? Kita mungkin kita boleh bermula daripada zaman anak-anak lagi. Anak-anak kita ni lahir bukanlah dengan vocabulary perasaan. Mereka tak ada vocabulary, mereka tak ada words perasaan tu. Kita sebagai ibu bapa, kita panggil mendedahkan anak-anak kita kepada bahasa-bahasa perasaan untuk mereka dapat kita panggil memberitahu pada kita tentang perasaan-perasaan mereka. Contohnya sekarang ni yang biasanya kan, kita bila anak-anak kita balik daripada sekolah kan, kita cakap belajar apa tadi, bagaimana, dah makan ke belum, all those kind of thing kan. Mungkin kita ubah sikit dengan cara kita, how do you feel today, bagaimana perasaan awak hari ni, ataupun Ahmad ataupun Ali, you nampak sedih. So dia dapat belajar perkataan baru hari ni, sedih. Oh, saya rasa sedih. Inilah perasaan saya hari ini. Okey, dan Ali nak ceritakan pada mama ke atau nak cerita pada ayah ke perasaan ini? So dia dapat cara untuk memberi tahu perasaan dia. Ini kita panggil emotional coaching yang mungkin kita boleh bagi kepada anak-anak kita. Satu perkara yang mungkin bukan culture kita, tapi mungkin kita boleh membudayakan cara ini. Mungkin Ali nampak gembira hari ini. Boleh Ali nak share dengan ayah? Kita address emosi mereka. Yes, kita ajar cara dia mengenal emosi mereka. Emosi takut, emosi resah, emosi gelisah, emosi sedih. Jadi mereka daripada kecil mereka tahu emosi-emosi ini dan tahu cara bagaimana mereka dapat mengekspreskan, menerangkan atau memberitahu pada orang lain. Dengan cara tu mereka tak rasa, mungkin dengan cara perlahan-lahan mereka tak rasa satu benda yang tabu ataupun benda yang satu benda yang tak perlu dibincangkan, satu perkara yang kita panggil akan menjadi lumrah, jadi satu perkara yang satu perkara yang normal untuk kita membicarakan perasaan kita kepada orang lain. Dan tidak ada salahnya. Apa jua perasaan tu tak ada salahnya. Okey. Jadi kalau kita tanya anak kita, kalau dia kata rasa bosan hari ini, kita acknowledge dulu. Acknowledge dulu. Bukannya terus saja. Bukan tu kenapa bosan? Dah banyak benda. Banyak orang dah bagi macam-macam kot. Kan? Itu memang sengaja. Biasa kan. Itulah ayat yang selalu kita boleh bayangkan akan menyambut luahan emosi. Kita bagi contoh lah. Ini kita panggil membudayakan cara yang baru, mengenali kita panggil memberitahu tentang bahasa emosi, mendengar, dan ibu bapa kena bersedia untuk mendengar. Remaja-remaja kita tahu remaja-remaja kita ni, kalau kita lihat dalam YouTube dan sebagainya kan, otak remaja kita ni perubahan dia agak berbeza. Di mana otak perasaan dia tu yang dikatakan limbic system tu, dia bergerak lebih awal, dia mature lebih cepat daripada otak pemikiran dia ataupun prefrontal cortex dia. Di mana jadi mereka akan senang untuk rasa sedih, tapi mereka tak dapat cara untuk mengawalnya. Tapi bukan mereka ni totally lost. Mereka perlu support, mereka perlu sokongan kita lah, yang orang-orang dewasa yang dah banyak makan garam ni kan, untuk membantu mereka ni. Okey. Dr. Ann, kalau kita lihat sekarang di aplikasi X contohnya, saya kira ini perkara yang kalau kita saja-saja tengok, browse through, kita jumpa
statement-statement yang sebelum ni kita jarang dengar lah daripada orang-orang ataupun masyarakat cakap. Contohnya mereka sendiri yang mengakui, saya merupakan penyakit bipolar contohnya, dah berapa tahun. Saya seorang yang sedang menjalani rawatan depresi contohnya. Saya panic attack. So adakah ini semua, sebab kalau kita baca, kita rasa risau sikit, adakah generasi remaja kita, generasi muda kita ini banyak yang berdepan dengan diagnosis seperti ini, ataupun kalau nak tengok dari segi yang bagus, maknanya mereka sendiri acknowledge apa yang mereka sedang hadapi dan mereka tidak malu. Bagaimana kita nak memahami situasi ini? Dia ada, saya rasa kalau macam dalam aplikasi, kalau kadang-kadang ada juga di mana ramai orang bila mereka letak macam tu, orang kata dia attention seeker. Betul. Ya, tapi saya rasa kita melihat dengan lebih sudut yang positif, sebab kadang-kadang kita saya cuma nak minta macam masyarakat kan ataupun remaja, sebenarnya apabila mereka ada, yes, it's good to actually acknowledge, because kita nak, seperti kata Dr. Ramli, kita nak normalize conversation ataupun percakapan tentang kesihatan mental. Jadi kita rasa kalau mereka ada masalah atau ada apa, dia nak acknowledge saya adalah yang mendapat rawatan. Tetapi bagusnya adalah sekiranya apa aplikasi yang digunakan, katakanlah dibuat TikTok dan sebagainya, untuk juga menjadi advocator kepada ataupun peers. Contohnya dia katakan seseorang itu ada bipolar ya. Tapi bipolar dia menunjukkan bahawa dia dalam rawatan, dia dalam keadaan yang stable. Yes. Jadi apabila dia tidak stable, dia akan beritahu saya tidak stable dan sebagainya, mungkin saya akan off. Saya ada kenalan-kenalan yang orang kita tahu perkara begitu, dan mereka acknowledge bahawa saya sedang menerima rawatan. Mereka tidak malu. Cuma yang kita risau adalah kita jangan self-diagnose. Itu yang kita jadi, walaupun apa dikeluarkan di Facebook ke Instagram ke social media, saya rasa pada saya lah personally, saya rasa mental health ni we should have no judgment. Kita tidak boleh judge seorang itu sebab kita tidak duduk dalam orang tu punya lingkup ataupun dalam rumah sendiri, duduk bersama-sama. Jadi kita tidak boleh judge. Kalau katakan dia dia nak acknowledge, mungkin itu satu cara untuk dia luah dan berkongsi dengan masyarakat, dan mungkin membawa kebaikan bahawa seseorang yang ada penyakit bipolar ataupun even skizofrenia boleh bekerja bila dia stable. Okey, itu membawa saya kepada soalan berikutnya, kerana saya nak bertanya tentang perkara yang sama. Biasanya orang tak cakap sebab berlakunya diskriminasi. Tapi adakah memang wujud saya tidak tahu kategori, mungkin high functioning, mereka yang masih ada mental illness tapi mereka juga boleh berfungsi sebaiknya, maka tidak perlu ada diskriminasi. Adakah boleh kita katakan begitu ataupun tidak? Apa Dr. Ramli? Ni saya nak tunjuk sini, mitos dan fakta. Pesakit mental tak boleh bekerja, stigma. Kita stigmakan dia. Faktanya pesakit mental yang pulih, kalau dia stable, dia boleh bekerja. Sepatutnya tidak wujud diskriminasi. Sebagai contoh saya ambil dia kata penyakit mental tidak boleh pulih. Itu stigmanya, itu mitosnya. Penyakit mental boleh dirawat dan pesakit boleh pulih. Diskriminasi dia adalah, ataupun stigma dia adalah bila kita selalu mengatakan bahawa pesakit mental ini tidak boleh function. Jadi sila. Sila. So itu itu stigma dia. Dia ada banyak mitos, itu baru kita letak 3. Tapi saya nak sentuh sedikit sebab stigmanya selalunya apa yang berlaku, ramai orang menstigmakan apabila kita, contoh saya baru je balik daripada jumpa pakar psikiatri dan saya telah didiagnose dengan katakan major depressive disorder, MDD. The next thing, apa orang cakap selalu? Kalau katakan kita tak cakna tentang kesihatan mental, apa rasa-rasa Wan? Apa yang orang akan cakap? Depression? MDD? Jangkit tak? Itu lagi takut. Ni penyakit mental tak berjangkit. Penyakit mental tak berjangkit. Tak jangkit ke tak satu. Dia kata depression, you ada macam-macam kot. Depres apa? Kan? Kenapa you mesti sedih? Sedangkan apabila kalau kita pergi kepada seseorang dan kita kata, saya baru je dapat diagnose lepas tu dia kata, kena doa lebih. You tak cukup kuat. You must be strong. Itu ayat-ayat dia yang biasa. So itu adalah stigma. Saya tutup sikit sebelum pergi kepada Dr. Ramli. Satu lagi adalah apabila seseorang menceritakan masalah, stigmanya adalah apabila masalah you
tak besar mana pun. Masalah I dulu lagi teruk contoh. Jadi kita menstigmakan seseorang bila orang datang menceritakan kita tentang perasaan dia, sedih, dia didiagnose dengan depression, dia didiagnose bipolar contoh ya. Katakan ada anak-anak yang didiagnose ada penyakit-penyakit contoh ADHD atau autism contoh. Jadi dia macam keturunan ke? Itu dia dah stigma di situ. Dan kita memperkecilkan diagnosis dia tu. Ya, sedangkan kalau dia datang kata dia ada hypertension ataupun diabetik, tak ada pula orang nak kata kat dia, Dr. Ramli, you tak kuat. You tak kuat tu ataupun you tak cukup solat contoh. Ini remaja selalu cerita kat kita macam tu. Jadi stigma dia itu kita kena buang. Kalau orang datang cakap saya bacaan gula 15, tak ada pula yang jawab alah aku 25 okey je. Tak adalah. Maksudnya kita berlumba pula nak cakap teruk tinggi tu. Saya rendah aje. Tapi bila mental dia tak jadi macam tu. Sambutannya tu. Okey, Dr. Ramli nak. Tapi ini bergantung juga kepada mereka-mereka yang ada pengetahuan tentang masalah kesihatan mental lah. Tapi ramai kita ni dah mula cakna, dah mula membaca kan. Kita promosi kesihatan mental pun dah berkembang dan kita dah mula tahu tentang masalah-masalah ini. Jadi ramai yang dah mula kita panggil mula simpati, dapat mendengar dengan lebih baik. Tapi memanglah kalau kita lihat, saya pernah jumpa satu parents lah ya. Masa tu saya duduk di hospital Permai, Johor Bahru tu, hospital mental ya. Jadi dia bawa anak dia sebab anak dia ada masalah ADHD. Dia kata dia fikir bukan sekali nak datang. Dia fikir 10 kali, 15 kali baru dia datang. Kerana dia rasa, ya Allah, nak bawa ke hospital Permai anak aku tak gila. Dia kata, jadi apa masalah dia suruh nak bawa anak aku ke hospital Permai ni? Bila dia masuk, dia lihat suasana, dia kata, Masya Allah, kata dia, berbeza daripada apa yang saya fikirkan selama ni. Rupanya ADHD ini bukanlah satu masalah seperti skizofrenia, sebab mereka tidak ada information. Itu bukan salah mereka pun. Kita yang masalah, kita tak bagi informasi yang betul pada mereka. Tak cukup, tak sampai pun. Okey. Saya rasa betul sebab mungkin ramai orang tidak tahu macam mana nak handle orang-orang yang mungkin berdepan dengan grief contohnya. Kalau mungkin saudara atau rakan-rakan kita kematian, kita tidak tahu apa ayat yang paling betul untuk bercakap, untuk nak kata. Nak kata sabarlah ke, tabahlah ke, Tuhan lebih sayang ke, sebab benda-benda macam tu ada katanya ada setengah-setengah orang dia tidak mau dengar pun. Dia dah tahu dah benda-benda tu semua. Tapi luka jiwa dia tu yang nak kena diubati. Jadi again, nampaknya bukan sekadar orang-orang yang ada masalah kesihatan mental saja yang perlu jumpa psikiatris. Yang tidak pun kena jumpa juga sebab nak tahu apa nak jawab ni. Kesedaran dalam pelanggan kita tu. Ya, betul. Bila memanglah, dan perkataan-perkataan tu pun kita panggil orang ni mungkin sensitif pada perkataan ini. Orang ini mungkin sensitif pada perkataan ini. Jadi kita bermula dengan mendengar. Dan membiarkan mereka berkata-kata, terus berkongsi perasaan tanpa kita membuat apa-apa andaian, being judgmental dan sebagainya. Masalah kita adalah kita cepat untuk kita panggil memberi nasihat, cepat untuk memberi kita pendapat. Kita perlu beri masa mereka untuk memberi tahu apa yang ada dalam perasaan mereka. Okey. Adakah itu juga prosesnya kalau mereka pergi berjumpa psikiatris? Sebab mungkin ramai juga yang tak pernah pergi, jadi mereka takut. Tengah fikir, kalau saya pergi ni macam mana cara dia, kita kena buka semua rahsia kita ke? Lepas tu nanti kan bocor pula rahsia tu pada orang lain ke? Adakah apa sebenarnya yang berlaku apabila kita mendapatkan rawatan psikiatris? Ya, memanglah kita semua kita panggil adalah kita punya oath kita kan, menjaga kerahsiaan dan sebagainya. Selalunya kita bergantung kepada mereka yang datang jumpa kita. Kita bertanya soalan dan kita membiarkan cara mereka untuk respon. Kita tak ada memaksa mereka untuk kita keluarkan segala-galanya, tetapi dengan cara kita respon kepada mereka, dengan cara kita mendengar apa keluhan-keluhan mereka dengan secara sendiri, secara sukarela, mereka mula untuk cuba nak berkongsi masalah mereka dengan kita. Bukanlah kita ni expert in every aspect of life, tidak. Tapi dengan cara kita mendengar
mendengar, dengan cara kita berbincang, dengan cara kita mengaitkan dengan apa-apa pengalaman-pengalaman kita yang terdahulu, kita dapat membantu mereka. Sedikit sebanyak dengan cara mereka meluahkan perasaan mereka, mereka dapat mengurangkan kesengsaraan yang ada dalam diri mereka. Okey. Ya. Baik. Kita akan berehat seketika. Kita kembali semula sebentar lagi. Malam ini topiknya menjelajah melankolia mengubah kesihatan minda. Kita bercakap secara khusus berkenaan dengan kesihatan mental dan situasinya dalam kalangan masyarakat kita. Kembali semula seketika nanti dalam Ruang Bicara. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. Kembali menerusi Ruang Bicara menjelajah melankolia mengubah kesihatan minda bersama dengan dua tetamu sekarang ini, Dr. Nur Rashikin Ibrahim, pakar perunding perubatan kesihatan awam dan juga Ketua Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan KKM, dan Dr. Ramli Muhammad Ali, pakar perunding psikiatri, Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Tunku Azizah KKM. Baik, sambung sedikit, saya nak pergi kepada jenis-jenis mungkin masalah kesihatan mental yang ada sekarang yang kita lihat. Tingkah laku bunuh diri. Menteri Kesihatan di Dewan Rakyat menyebut bahawa terdapat 217 kes melibatkan tingkah laku bunuh diri, dan kalau kita nak lihat secara generalnya, adakah ini satu perkara yang membimbangkan sekarang ini? Sama juga kalau saya go through timeline Twitter tu, ramai juga yang sudah ada yang boleh bercakap tentang ini, rasa macam ada sesuatu idea. Ada idea, ada rasa macam tak berguna, dan kita tengok ada respons yang agak positif daripada masyarakat pengguna media sosial juga, sebab ada yang tanya, okey, you kat mana sekarang, nak jumpa ke, walaupun tak kenal, nak boleh kita call contohnya. So benda-benda yang kita nampak agak positif tapi nak menunjukkan kewujudan pemikiran itu, dan dari satu sudut yang positif, mereka juga risau dengan kewujudan fikiran itu dalam fikiran mereka, sebab tu mereka lahirkan di media sosial. Kalau bercakap tentang ini, tentang tingkah laku bunuh diri ni, Dr. Ramli mungkin. Benda kita panggil isu ni makin bertambah ketara sekarang inilah. Masa saya bermula menceburkan di dalam arena psikiatri ini, kes-kes kita panggil overtly kata nak bunuh diri ini agak kurang, disebabkan isu-isu agama dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita lihat dia bermula dengan kita panggil self-harm, self-harm, especially di kalangan remaja, saya melihat dah macam dah ramai sangat yang self-harm. Ada terminologi sebenarnya bakut lah, ada kena gunakan bakut, kita bakut dekat handphone dan sebagainya, juga digunakan bakut dia lengan-lengan mereka kan.
Jadi perkara-perkara ini sudah kita panggil satu macam dah jadi trend. Bila kita lihat isu-isu bunuh diri ini, bila mana mereka gagal mengawal perasaan mereka dari peringkat awal, di mana mereka di sekitar remaja-remaja ni ataupun mereka yang cuba nak bunuh diri ini, mereka gagal mengesan pada peringkat awal. Ya. Satu lagi, kita lihat kadang-kadang mereka ni ada gejala-gejala yang menjuruskan kepada masalah bunuh diri ini. Tapi kita takut nak bertanya. Kita takut nak bertanya sebab kita nak tanya, kita takut orang tu akan buat sebab kita tanya. Contohnya kita tanya soalan yang simple, bagaimana perasaan awak? Adakah kalau orang di dalam keadaan seperti awak ni, dia ada memikirkan untuk membunuh diri dan sebagainya. Kita tanya macam tu. Dengan cara ini mereka boleh mengeluarkan perasaan mereka, memberitahu kita. Dengan cara memberitahu tu, dia perasaan itu akan berkurangan. Kalau dia tak dapat memberitahu, fikirannya berlega-lega di dalam minda mereka sendiri. Mereka tak dapat berkongsi. Jadi kerana ketakutan kita untuk bertanya, perasaan itu bertambah dari masa ke semasa. Mereka tak dapat cope, tidak dapat menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Bunuh diri ini ataupun gejala-gejala bunuh diri ataupun tingkah laku bunuh diri ini adalah berdasarkan kepada kita panggil emotional pain. Kadang-kadang benda ni emotional pain tu sekejap aja. Tapi kerana sekejap itulah yang mereka tak dapat nak kawal. Sekiranya ada orang yang dapat membantu mereka, yang dapat bertanya diri mereka dan memberi sokongan pada mereka, kita panggil perasaan itu akan berkurangan. Dan juga rawatan-rawatan tertentu seperti rawatan-rawatan kemurungan dapat membantu mereka ini untuk mengurangkan gejala-gejala bunuh diri. Dan simptomnya tu, tanda-tanda yang ditunjukkan itu maksudnya adakah sama dengan tanda-tanda kemurungan, tanda-tanda yang lain-lain juga, ataupun dia ada tanda-tanda khusus yang kita memang boleh jadikan sebagai betul-betul alarm, red flag dah ni kalau macam ni contohnya. Selalunya kalau kita lihat kebanyakan mereka yang murung, mereka mengalami rasa hidup ni tak guna lagi. Mereka rasa hopeless, mereka rasa helpless. Tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Mereka rasa tak dapat orang luar ni tak dapat membantu mereka. Masa depan mereka gelap, kan? Mereka tak rasa mereka akan ditolong dan sebagainya. Perkara-perkara ini menjuruskan kepada rasa nak bunuh diri. Itulah tanda-tanda awal yang kita lihatlah. Gejala-gejala seperti kemurungannya berpanjangan. Kita lihat contoh dia ada biological symptom. Masalah tidur, masalah makan, masalah interest tadi, ya. Masalah tak lagi rasa. Di situ kita perlu bertanya. Kita perlu bertanya. Kalau ada contohnya jumpa dengan doktor-doktor ke atau kaunselor ke, kita perlu tanya tentang perkara ini. Sekiranya kita tanya, kita akan miss this kind of symptoms. Because seperti mana yang Dr. Ramli cakap tadi, bila kata tadi fasa kemurungan tu selalunya lah kita pernah ada, saya rasa kita pernah ada yang National Suicide Registry yang dulu masa tahun 2007 dulu mendapati bahawa kebanyakan lebih daripada 30% mereka yang mengambil tindakan untuk menamatkan riwayat ada berlaku sesuatu tragedi sebelum itu. Maksudnya kadang-kadang few weeks before ada berlaku tragedi. Contohnya macam kita lihat ya, rata-rata especially even di luar negara kan, dalam masa 6 months period tu sekiranya kita kehilangan seseorang dari ahli keluarga akibat daripada tindakan membunuh diri ataupun menamatkan riwayatnya, the risiko tu akan ada kepada ahli keluarga yang dekat-dekat yang lain. Because basically itu yang kadang-kadang ramai orang yang bila kalau kita ambil perhatian, kita akan tahu bahawa tanda-tanda awal ni sebagai contoh ya, selalunya kalau orang yang mengatakan dia, contohlah kita ambilkan I just don't feel like living. Kalau kita ada seseorang beritahu you kepada tu, anggap perkara itu serius. Jangan kata alah apa benda lah,
ataupun main-main macam tu kan. Because kadang-kadang dia ada tanda-tanda awal. Contohnya kita ambil ada juga yang bila tiba-tiba berubah tingkah laku, mereka rasa mereka nak beli barang-barang. Ini kita lihat, especially itu sebab kita kalau boleh mereka yang dekat. Kita kalau kita menjaga 10 orang, kita ada ahli keluarga kan? I'm sure ahli keluarga kita ada IPA2I, ada di kan. Jadi kalau kita lihat anak-anak remaja kita, ada yang contohnya kata I just don't feel like living. Saya rasa baik mati lagi bagus. Bila cakap macam tu kan, janganlah kita ambil mudah. Sebagai dewasa jangan ambil mudah. Dan sebagai seorang kawan, saya rasa kita kena ambil tahu. Dan statistik studies juga menunjukkan bahawa dengan bertanyakan seseorang direct bahawa kenapa you berfikir macam tu, adakah memang ada niat, ataupun kadang-kadang you dah ada, even to the extent bila kita bertanya tu ada soalan-soalan yang seterusnya, tapi perlu ada latihan lah. Itu maknanya kalau kita tanya, ada kemungkinan dia tidak mendorong orang itu untuk dia tidak menjadi satu pendorong kepada orang itu untuk melakukan. Malah ada kemungkinan dia akan mungkin reduce sedikit keinginan. Dia akan because kebanyakan orang ni kan, ya kan Dr. Ramli, kalau misalnya katakan Cik Wan, kita hanya akan bercerita kepada orang bila kita rasa safe. Safe zone. Ada ruang. Ada ruang. Itu sebab tadi yang bila kita kata bercerita dengan orang, kita punya kempen Kementerian Kesihatan tahun 2018 telah memfokuskan kepada Let's Talk. Let's Talk minda sihat. Di mana talk tu adalah tell someone you trust about your problem. A, ask for help, minta bantuan. L, listen without judgment. Macam tadi Dr. Ramli dah cakap kan, itu adalah kempen. And K, tahu, know where to seek help. Jadi itu kempen dia. Jadi bila kita dah buat 3 tahun ke berapa tahun kempen, kita sekarang nak hentikan stigma. Itu kita buat kempen baru pula. Jadi kita kalau boleh, kita nak mereka yang mana memang ada masalah, come forward, mereka bercakap. Tak ada malunya kalau kita kata I have depression, I am on treatment but I'm functional. Itu yang paling penting. Hala tujuannya sekarang ialah untuk menghentikan stigma dan supaya orang boleh menerima isu kesihatan mental ini dengan positif. Itu antara perkara yang muncul selepas zaman-zaman digitalisasi inilah. Maknanya lebih mudah kita nampak orang menunjukkan tanda-tanda perilaku bunuh diri dan sebagainya. Satu lagi dari case tadi yang mungkin dah memang berlaku dalam kehidupan kita pembahasan juga berkenaan dengan perbuatan menghendap ataupun stalking. Dulu saya kira agak susah sikit, tapi bila ada media sosial, orang mudah membuat perkara tersebut. Kalau kita mungkin mengambil contoh satu kes seorang juru foto di negara kita yang diganggu selama 8 tahun, terpaksa menukar lokasi, menyesuaikan gaya hidup baru hanya untuk hidup aman. Jadi kalau kita cakap pasal isu stalking ini dan juga masalah psikologi yang ada di sebaliknya, mungkin kalau boleh kita faham sedikit. Bila kita selalunya masalah stalkers ni, mereka ni jarang dirujuk kepada mereka sendiri tak datang untuk mendapat rawatan. Mereka ni tak datang. Sekiranya mereka datang untuk rawatan, kita boleh kita panggil personality inventory, buat psychological assessment, adakah dia ada personality tertentu yang menjurus kepada keinginan dia untuk stalking dan sebagainya. Tapi mereka ni selalu tidak datang untuk mendapatkan rawatan. Mereka tak rasa benda ni satu perkara yang perlukan rawatan. Mereka ni akan end up dalam forensik issue lah, jail dan sebagainya. Sebab sudah jadi perbuatan jenayah pada setengah-setengah perkara dan sebagainya. Jadi tapi sekiranya mereka rasa benda ni satu perkara yang menyusahkan mereka sendiri, merasa obses, menyukarkan kehidupan dia, susah nak lupakan perkara ni, susah nak lari daripada perkara ni, mereka boleh datang. Itu dah tanda yang kita sudah tidak secara normalnya beroperasi kan. Mereka boleh datang. Dia mengganggu fungsi optimum. So dia memerlukan tindakan. Kawan-kawan dia boleh offer help, boleh suggest that you may need to see a psychologist or psychiatrist
for assessment, at least for assessment. To know what's going on with you. Then there is some form of treatment, some form of psychological intervention maybe, ataupun sekiranya perlu bagi dia ubat-ubatan untuk dia rasa lebih tenang, lebih mudah untuk meninggalkan obsession yang dia ada dan sebagainya. Jadi maknanya itu juga antara perkara yang kita boleh ambil sebagai petunjuk bahawa minda kita mungkin sedang mengalami masalah dan kita perlu dapatkan bantuan juga, walaupun sekecil-kecil keinginan atau obsesi terhadap seseorang contohnya. Okey, kesan impak kepada sebarang perlakuan ataupun tingkah laku dari yang berpunca daripada masalah kesihatan mental kepada mangsa. Contohnya tadi, kes pengendap tadi. Mangsanya pula pun mungkin akan berdepan dengan kesihatan masalah kesihatan minda. Dan kalau kita bercakap pasal orang-orang yang mendera ataupun melakukan perkara-perkara yang agresif terhadap kanak-kanak dan sebagainya, kanak-kanak itu pula akan membesar satu masa nanti ada risiko juga mengalami masalah kesihatan mental. Betul begitu? Betul. Sebab kalau kita lihat banyak juga kajian-kajian menunjukkan, banyak selalu ramai-ramai orang selalu cakap kalau dia dulu pernah dibuli, dia akan menjadi seorang pembuli. Of course it is not 100%, tetapi risiko itu maksudnya mereka, sebab kita lihat kepada faktor yang menjurus kepada gangguan mental ataupun penyakit mental adalah disumbang oleh faktor-faktor risiko, contohnya trauma. Dia pernah mengalami trauma yang very great dulu, tragedy sebagai contoh. Pernah di abuse, didera semasa kecil contohnya. Jadi mereka membesar dalam keadaan environment kan. Lepas tu juga masalah-masalah lain seperti kehidupan yang sukar. Dia apa-apa macam sampai orang kata dah jatuh ditimpa tangga kan. Basically these are factor-factor yang menjurus kepada seorang itu menunjukkan kelakuan yang sedemikian. Jadi di situ yang saya dapati bahawa contoh kita selalu lihat kalau dera yang mendera pun perlu dibantu. Kalau katakan ibu atau ayah, bila mereka dikenakan macam lately kita lihat di dalam media televisyen dan sebagainya, ada dijatuhkan hukuman akibat dera, akibat katakan pengabaian dan sebagainya. Tetapi kita juga melihat bahawa individu-individu ini juga perlu dibantu. Maksudnya sekiranya saya berpendapat sebagai seorang pakar perubatan, saya berpendapat bahawa sekiranya mereka dijatuhkan hukuman pun mereka perlu dibantu, dan itu juga adalah satu servis yang kita buat. Contohnya di penjara contohnya lah dan juga kita melihat mereka sebagai individu yang memerlukan rawatan. Jadi di situ yang saya merasakan bahawa sekiranya kita merasakan sekiranya ada ahli keluarga yang mengalami perkara-perkara seperti tadi kita cakap pasal stalker, lepas tu kita cakap pasal penderaan kan, pengabaian, di situlah perlu ada holistik punya bantuan, holistik punya orang kata rawatan, di mana dia tidak hanya melibatkan ubat-ubatan, dia juga perlu melibatkan mungkin daripada segi aspek intervensi counselling, psychoeducation, even CBT, cognitive behavioral therapy. Banyak lagi cara-cara modality untuk bagaimana kita nak membantu dari segi perawatan. Itu sebab yang KKM yang kita nak cuba tingkatkan akses kepada bantuan. Okey. Dan dalam masa orang sudah ramai mula sedar juga sedikit sebanyak, mula ingin membantu, kita melihat wujud satu lagi ancaman, iaitu toxic positivity. Ini yang selalu disebut juga. Sebab apa jua berlaku, jangan nangis, jangan menangis. Tak boleh menangis, jangan tunjuk kita lemah. Kita kena senyum sepanjang masa, kita kena gembira sepanjang masa. Okey, kalau kita bercakap tentang ini, sebab saya kira ini terlalu banyak di mana-mana. Apa jua emosi kita tidak dikira, tidak dihiraukan, tapi kena positif. Kena bangun-bangun tidur je, terus positif. Adakah ini betul, dan kalau ia tidak betul, kesan ataupun impak kepada seseorang yang memang sedang mengalami masalah mental? Perkara ni dia tak semua orang dapat terima satu cara yang spesifik. Ada cara pep talk, motivational talk boleh membantu seseorang.
Tapi ada setengah individu yang memerlukan kita panggil cara-cara yang lain. Positif ni kan be toxic seperti mana yang Cik Wan ceritalah. Padahal dia punya intention tu bagus. Tapi it can be toxic, especially remaja-remaja yang kita panggil, yang kita dah bagi tahu, mak bapak dah sering kali bagi tahu tentang perlu buat baik, perlu belajar, tapi mereka tak boleh keluar daripada kepompong dia. Mungkin dia ada masalah-masalah lain. Itu sebab kita sarankan kepada ibu bapa, sekiranya cara-cara biasa tidak dapat kita panggil mengubah anak-anak remaja mereka, anak-anak mereka kepada jalan yang lebih baik. Mungkin ada cara lain, contohnya membawa mereka kepada kaunselor ke, atau membawa mereka kepada psikologis ke, ataupun kepada pihak-pihak psikiatri. Untuk mereka kita cuba kita panggil untuk membuat assessment apakah masalah di bawahnya. Contoh dia, ada setengah-setengah anak-anak kita ni ada masalah seperti ADHD contoh dia, ataupun autisma. Autisma ni bukan mereka yang kita panggil, ada yang high functioning autism, ada yang kita panggil yang tak dapat menyesuaikan diri dia. Mereka susah nak kita panggil membuat aktiviti seperti orang lain, ya. Untuk kita panggil berinteraksi dengan orang lain. Mereka banyak isu-isu seperti ini yang hanya kita memerlukan assessment, mungkin kita akan dapat mengenal pasti masalah-masalah dan dapat mereka. Menyelesaikan. Dan juga seterusnya cuba menyelesaikan masalah-masalah mereka. Saya nak nak sambung apa yang Dr. Ann cerita tadi tentang masalah trauma di kalangan kanak-kanak. Masalah trauma di kalangan kanak-kanak ni ada satu terminologi kita panggil ACE. Adverse Childhood Experiences ataupun Adverse Childhood Events. Dia kan satu kajian di Amerika lah. Mereka mendapati bilangan ACE ni ada kaitan dengan masalah-masalah seperti kanser, cardiovascular problem, bukan masalah mental saja. Jadi kan sekiranya mereka tu ada diabetes contohnya, mungkin dia ada childhood events, ya, beberapa childhood event yang mereka ada. Jadi sekarang ni apa yang kita sedang fikirkan adalah bagaimana kita untuk mengenal pasti, untuk kita panggil melayani ataupun supporting people with so-called trauma informed way. Contoh dia, kita dalam hati kita ada dia ni mungkin ada trauma-trauma semasa dahulu. Jadi kita bila mereka datang jumpa kita sentiasa memikirkan, bercakap dengan cara cuba mengolahkan perkataan-perkataan kita dengan cara-cara begitu. Contoh dia ada satu seorang remaja jumpa dengan saya. Dia bercerita tentang bagaimana dia ada masalah di sekolah dia. Di masalah sekolah dia nak pergi sekolah, tapi dia sukar untuk disebabkan dia punya limitation yang dia ada, dia sukar untuk berinteraksi. Jadi cikgu dia tanya, awak nak ambil SPM, berapa subjek yang awak nak ambil? Very simple question, kan? Jadi dia susah nak jawab. Dan cikgu dia tanya lagi, itu pun awak susah nak jawab. Kan? Cikgu dia tak tahu dia apa. Esoknya dia tak pergi sekolah. Jadi isunya kita mungkin kita terlepas pandang yang mungkin ada sesuatu dalam diri dia yang mungkin kita boleh ubah soalan itu bersoalan yang lain. Yes. Nampak kalau itulah kesnya, banyak kerja lagi lah nak kena buat, tapi ia harus berterusan dan harus sentiasa berlaku. Betul. Baik, doktor, kita ada sedikit masa saja lagi, tapi saya ingin tekankan tentang bagaimana mungkin pencegahan, intervention masalah kesihatan mental boleh dilakukan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Sebab saya kira ini juga antara perkara yang dititik beratkan oleh KKM, dan kita melihat kemungkinan satu masa nanti kita berdepan dengan generasi PKP dah satu dah. Mereka ni yang akan jadi orang-orang dewasa ni. Generasi yang luka jiwanya ni disebabkan orang-orang lain pada masa kecil mereka, seperti yang Dr. Ramli sebutkan tadi. Saya rasa one of the things because KKM memang kita dah buat. Kita pernah daripada tahun 2011 pun kita dah buat program Minda Sihat. That means kita promote mental health di sekolah. Jadi di sekolah kita ada counsellor.
saya melihat bahawa untuk pendekatan dia masih berbalik kepada isu ataupun berbalik kepada tanggungjawab ibu bapa dan penjaga untuk cakna tentang kesihatan mental dan untuk mengambil tahu, dan perlu ada satu pendekatan bersama dengan kaunselor guru sekolah. Kenapa saya kata begitu? Sebab program minda sihat sekolah yang kita laksanakan, kita ada modul di mana saringan dilaksanakan di sekolah, identify, dan mereka ini ada yang dibawa jumpa kaunselor. Jadi itu yang kita buat kempen stigma supaya anak-anak kita dan ibu bapa kita tidak ada stigma di sekolah itu. Sekiranya anak mereka, katakan contoh saya ambil kita macam tadi Dr. Ramli banyak cakap pasal ADHD. ADHD ni adalah satu yang kadang-kadang ibu bapa sendiri, kita ada beberapa yang kita pernah 17 tahun baru diagnose ADHD. Kecil-kecil tak diagnose, sepatutnya diagnose awal kan. Tetapi mungkin dari segi pengetahuan kita tak nampak hyperactivity kanak-kanak itu. Jadi bila di sekolah apa yang berlaku, bila meningkat dewasa mereka tak buat contohnya tertidur dalam kelas. Lepas tu tak buat homework contoh. Jadi apa yang cikgu-cikgu kata? Malas. Contoh ya. Tapi apabila dia lebih tahu, lebih cakna, jadi mungkin ini perlu penilaian. Jadi di situ kalau katakan macam bagaimana pendekatan Kementerian Kesihatan, baru-baru ni kita juga sedang membangunkan inisiatif, membangunkan plan tindakan strategik untuk kesihatan mental kanak-kanak dan remaja. So kita dah ada secara khusus. Baik. Itulah. Jadi saya nak nilah sikitlah kalau misalnya katakan ni kempen kita dan kita boleh call talian 15555 yang beroperasi setiap hari 8 hingga 12:30 malam. Talian HEAL 15555. Tetapi dia cuma dia punya ni dia dikendalikan oleh kaunselor Kementerian Kesihatan. Okey, itulah dia. Kalau anda ada sebarang keperluan untuk meminta bantuan, maka boleh hubungi talian ini atau banyak lagi cara-cara lain sebenarnya seperti yang doktor sebutkan dengan NGO dan sebagainya. Dan terima kasih kita ucapkan Dr. Nur Rashikin Ibrahim, Pakar Perunding Perubatan Kesihatan Awam, Ketua Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan KKM, dan Dr. Ramli Muhammad Ali, Pakar Perunding Psikiatri, Ketua Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Tunku Azizah KKM. Hari ini saya pakai dua simbol. Yang pertamanya ialah green ribbon. Ini mewakili Hari Kesihatan Mental Sedunia. Dan yang di bawah ini Dr. Muffler yang mewakili semangat kita memberikan sokongan kepada Palestin yang terluka jiwa dan fizikalnya juga. Jadi seperti biasa dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Wan Syahrina, jumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum. Kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN bermula 14 Oktober 2023 sehingga 31 Mac 2024. Pertama, diskaun 10% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Diskaun 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Kerajaan akan menimbangkan supaya diapungkan berdasarkan harga yang lebih rendah daripada harga apungan kerajaan. Dan ini akan diumumkan dalam sedikit masa
oleh Kementerian Pertanian telah berunding dengan pengeluar dan memastikan tidak ada kenaikan yang tidak munasabah oleh syarikat dan peniaga. Kecemasan boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah.11月21号星期二，欢迎收看马新社电视华语新闻。您好，我是李冠贤，马上带您关注今天的新闻焦点。政府力挺巴勒斯坦到底，招惹民怨。首相安华否认忽略民生，强调捍卫人道主义同样不能少。雨神来袭，登州水灾人数冲破2500人。气象局警告，吉兰丹和登嘉楼的好雨天气将持续到星期五。宁达利水分阶段启动太阳光伏系统，2年内的节能减碳可以省下370万令吉电费。以巴交战血流成河，我国政府不光是在国内发起各种挺巴运动，更在国际舞台为巴勒斯坦人民发声。过度积极和强硬的举措，却招来国内一些不满声音，认为政府忽略了其他的民生课题。而首相拿督斯里安华就强调，团结政府并没有漠视人民的困境，只是国家注重人道主义，不能不谈。这么多年以来，我国支持巴勒斯坦的立场不曾动摇，近来更是频频在国际舞台上为当地人民声援，引来国内不少民众不满，认为首相理应先安内再攘外。不过，安华今天在国会下议院的首相问答环节上强调，政府不曾忽略国内的民生课题，只是更为注重人道主义危机。因为国内没有少数民族遭到屠杀，所以才会聚焦巴勒斯坦问题。Tidak ada minoriti kita yang dibunuh beramai-ramai, tidak ada kemusnahan gereja atau kuil-kuil. Jadi sementara dia kurang setuju dengan langkah kita menyokong Palestin, saya tidak fikir wajar, munsabah dan waras untuk dia bangkitkan soal kebencian ini. 安华也重提，自己在美国出席亚太经济合作组织峰会时，已经向总统拜登提及以巴停火事宜，希望华府不要干预他国或地区的政策。Jangan lagi orang Barat menganggap ini sebagai hegemoni kolonial, menentukan dasar dan bentuk tindakan kita. Maka oleh kerana saya katakan dia tidak boleh memaksa kita untuk menentukan pendirian kita. Di situlah saya menyatakan dengan agak tegas dan saya kata mesti bermula sekurang-kurangnya menghentikan serangan sekarang. 安华也以乌克兰危机为例，希望华盛顿能像谴责俄罗斯的暴行那一般，斥责以色列的杀害行径，而不是保持沉默。马新社电视采访报道。纵然我国在以巴冲突课题上和许多的国家政治立场不一，但首相拿督斯里安华强调，这并不影响国家经济和外国企业入驻，尤其是和欧美投资者的关系，因为这一点已经充分体现在我国代表团出访纽约时所召回的外资上。Dan bila ada ruang untuk mengadakan pertemuan, kita selain pada pertemuan dua hala,
kita menggunakan peluang itu menemui beberapa syarikat termasuk Google, Enovix, Microsoft, TikTok dan TPG dan telah disinggung oleh Menteri MITI dan pelaburan yang komitmen keseluruhannya adalah 63.02 bilion ringgit. 安华今天在国会下议院首相问答环节上指出，他理解部分民众担心政府挺巴勒斯坦的立场强硬，会在无形中打击国家经济。但主要的美国投资者比较关注我国政局的稳定性、经济政策明确，并且加速审批程序。另一方面，安华也强调，大马将致力加强和澳洲的双边关系，并诚意邀请澳洲代表团到国会展开双边交流。中东战事什么时候结束，谁也说不准。多方准备斡旋哈马斯释放手上挟持的人质，以换取停火。美国白宫星期一证实，谈判工作已经进入最后阶段，但是拒绝透露更多细节，以免影响结果。We're still working this hour by hour. I do not have an update for you on the hostage deal that we're trying to negotiate. But as you heard the Deputy National Security Advisor say yesterday, we believe we're closer than we've ever been. So we're hopeful. But there's still work to be done, and nothing is done until it's all done. So we're going to keep working on this. 白宫指出，在人质协议签署之前，美国不会松懈，接下来将继续努力增加人道主义救援工作，为战地难民提供食品、饮用水和药物，并敦促以巴双方尊重国际法，降低人命损失。国内多个伊斯兰教组织以不符合国情等等理由，强烈反对英国摇滚天团酷玩乐团在我国开唱。不过，随着演唱会进入倒数阶段，首相拿督斯里安华今天表态，酷玩乐团支持巴勒斯坦，加上有挺巴运动分子向外交部和首相署反映开唱的立场，政府没有理由阻止演唱会在明晚登场。Coldplay ini di antara kumpulan yang menyokong Palestin. Jadi ada masalah sikit, saya nak beritahu sini. Dalam kerajaan yang lalu telah luluskan juga. Jadi saya akan bincang dengan mufti apakah keadaan ini kerana ada pelobi-pelobi dari gerakan Palestin yang menyokong dan memberikan pandangan kepada Menteri Luar dan juga kepada pejabat saya. Menyatakan mengapa dihalang kumpulan yang menyokong perjuangan Palestin daripada meneruskan pertunjukan. Tapi kalau perkara ini dibangkitkan kerana ada beberapa isu lain yang tidak kita setuju, itu akan saya bincang semula. 安华是针对国民联盟马章区国会议员袁怀少要求政府解释有关演唱会的立场时作出回应。首相重申，前朝政府早已批准酷玩乐团开唱，团结政府只是延续前朝的决定。不管怎样，安华将和宗教司商讨这支摇滚天团在吉隆坡五级加里尔国家体育场举办世界巡回演唱会的整体情况。首相拿督斯里安华即将在来临的11月24号任相满1周年。政治评论员认为，过去1年里，安华领导的团结政府推出了各种针对人民利益和福祉的新政策，加上治理原则保持开放态度，愿意接受不同意见和批评，因此成功虏获民心。分析也认为，目前趋势趋稳的团结政府，如果想要获得更多在野党国会议员支持，并非不可能。安华去年11月24号宣誓成为我国第10任首相，同年12月宣布组建团结政府，内阁阵容涵盖2名副首相和28名内阁部长。政治评论员兼马拉公益大学政治科学高级讲师穆吉布在接受本台访问时指出，由于前朝几届政府的合法地位一直受到质疑，安华上任后不仅成功带领国家步入正轨，稳定政局，也逐步恢复国人对民主制度的信心。
至于另外几名时评员也对安华的表现赞赏有加，并表示团结政府的优势在于拥有多名重量级部长，促使执政第1年就能够在建设文明大马的理念下推出各种惠民新政策。而安华在国际舞台上脱稿式及生动的演讲，也让全世界看到了马来西亚这个国家为大马赢得良好声誉，尤其是在以巴冲突课题上，为巴勒斯坦人的人权和困境勇敢发声。凭着崭新和充满活力的形象，分析对于4名土著团结党国会议员转态支持安华，并不感到惊讶，甚至看好团结政府在日趋稳定的情况下，能在国会发挥更大作用。马新社电视综合报道。为了加速落实数码身份证 IDN 计划，政府已经委任大马微电子系统有限公司 MIMOS 作为这项计划的执行机构。首相拿督斯里安华指出，财政部和内政部下个星期就会加速发放8000万令吉的初始拨款。他相信，一旦拨款获批，我国就能够在3个月内加快 IDN 计划的发展进度。Ada keperluan segera, memang ada peruntukan untuk maksud tersebut yang telah diluluskan untuk Kementerian Dalam Negeri, tapi untuk mempercepatkan proses itu kita segerakan dan minta program pelaksanaan itu diawalkan. Mengapa saya buat keputusan begini? Karena kita mahu jentera penyelidikan sains, teknologi di negara kita diperkasa. Ya. Kalau kita mau angkat martabat dan darjat dan harakat negara ini, maka kita harus gunakan kekuatan dalaman dulu. 安华强调，所谓的提高国家尊严，并非阻止我国向外国取经，而是不能完全抄袭或屈服于海外科技。首相声称，加速 IDN 计划不仅能增加国家科学及科技研究单位迎合数码转型，数码身份证还能够协助政府加快落实针对性补贴计划以及其他的惠民政策。挑战伊斯兰刑事法违宪的案件激怒了穆斯林群体，在野党议员今天就在国会追问首相有何维护伊斯兰法律的对策。首相拿督斯里安华就宣布，政府将设立一个获得马来统治者理事会预准的特别委员会，以提升伊斯兰法庭的地位。他说，这个委员会有权在不影响非穆斯林的情况下，研究增加伊斯兰法庭对穆斯林的管辖权。可是，在敲定任何事项前，需要先和州宗教理事会以及州政府讨论。针对违宪案，安华强调，这对母女并不是要挑战伊斯兰法，而是涉及联邦宪法中各州权力的问题。有鉴于此，特委会的成立也能协调并减少各州法律可能出现的矛盾。地球持续暖化，联合国环境署最新报告警告各国，如果不加紧减碳，7年后全球气温上升幅度将逼近摄氏3度。稍后回来关注一系列与节能减碳相关的新闻。Berpuluh tahun aku bayar, tak ada hasil. Aku kat mana ni? Siapa kata tak ada hasil? Jom, saya tunjuk Datuk. Ni, kalau Datuk tak bayar cukai, siapa nak bantu anak-anak kita? Buku teks, pusat sumber, peralatan, sukai, makmal sains. Cikgu? Saya nak bayar ni sekarang juga. 国会消息，微软宣布聘请阿尔特曼领导新高级人工智能研究团队后，公司股价飙到历史新高，提振隔夜美股3大指数走高，但是却无法带动亚股向上，涨跌互现。马股则一扫连续几天的颓势，全天看涨。下午5点闭市，富时吉隆坡综合指数收报1463.40点，上涨6.48点。
汇率方面，市场预期美国联邦基金利率已经触顶，美元汇率下滑到接近2个月来的新低点。新兴市场货币趁势而起，马币对美元汇率开高走高，写下3连涨。下午5点报4.651令吉兑1美元。登嘉楼豪雨下个不停，导致洪水灾情进一步恶化。截至下午5点30分，已经有超过2500人被迫滞留在22个临时疏散中心。瓜拉尼鲁斯的街道上，只见水位不断上涨，车辆一度无法向前行驶，狂风更是把路旁的大树连根拔起，吹倒在地。至于居民在家里的，也已经被洪水入侵，只能够眼睁睁看着家具浸泡在水中，损失难以估计。大马气象局向登嘉楼和吉兰丹多个地区发出恶劣级别的降雨警报，预料豪雨会持续到这个星期五。根据国家社会福利局的官方网站，霹雳和吉兰丹也开始遭遇水劫，至今已经开设至少5个临时疏散中心，而当局正密切关切这个灾情的进度，确保人民安全受到保障。政府在实现绿色转型的道路上，不只是鼓励民众使用电动车，更呼吁企业通过可再生能源减少碳排放。英达利水公司今天在天然资源、环境及气候变化部部长聂纳兹米的推荐下，宣布安装太阳光伏系统，放眼在2026年和2027年节省370万令吉的电费，同时减少超过3万吨二氧化碳排放量。配合政府设下在2024年实现净零碳排放的目标，英达利水公司已经和4个私人机构签署高达8400万令吉的协议，陆续在国内的多个地点安装太阳光伏系统，从而达到省钱节能的两全其美目标。天然资源、环境及气候变化部部长聂纳兹米今天对外证实，透过太阳能计划，英达利水将实现自给自足和可持续的长期发展。英达利水公司的太阳光伏系统将分为2个阶段进行。部长声称，通过这个可再生能源项目，除了能够省下高达370万令吉的电费，同时也能在2027年减少高达34400吨的二氧化碳排放量。这项计划的第一阶段将涉及396个地点，一旦完成太阳光伏系统的安装，就能生产每小时22781兆瓦的太阳能，预计在2026年可以省下全年190万令吉的电费。至于太阳光伏系统的第2阶段工程，将安装在另外583个合适地点，预计可以生产每小时21500兆瓦的太阳能。放眼2027年，全年为英达利水节省180万令吉。随着英达利水逐渐迈向自给自足的步伐，聂纳兹米表明，绿色能源系统不仅能够减少有关公司的负担，这些利益最终也会落到用户的身上，无需缴付高昂费用。Di peringkat kementerian, secara kebetulan kami mengawal kedua-dua elektrik dan juga air. Kita telah meletakkan syarikat operator air dan pembentungan ataupun seperti IWK ini kita letakkan di bawah tarif khas. Jadi tetapi pada masa yang sama inisiatif-inisiatif ini juga akan terus membantu untuk menjimatkan kos operasi IWK dan memastikan tarif yang dikenakan kepada pengguna akan terus pada kadar yang baiklah ataupun mampu untuk semua pengguna. 针对今年